sebagai akibat. Dan ada pula yang cium-cium parit itu ataupun seumpamanya. Jadi di kampus parit yang berkenaan. Ini di antara apa yang cuba untuk digagaskan pada peringkat awal yang sahabat anda yang berkebetulan dapat study kat Madinah ni memberikan kesimpulan bahawa approach Muhammad bin Abdul Wahab ataupun aliran Wahabi yang asal ini adalah merujuk kepada suatu pendekatan membersihkan akidah. Namun perkembangan demi perkembangan, maka dia berlaku pula ada generasi-generasi yang seterusnya lah, yang disebut sebagai ashab. Kalau mazhab Syafi'i, dia ada ashab Syafi'i, ashab Syafi'iyah ataupun ashab Hanafiyah. Maknanya ulama-ulama yang terkemudian pada mazhab yang sama. Okey, bila berlaku perkembangan-perkembangan ni, dia jadi melebar pula, menyentuh kepada perkara-perkara yang membabitkan fiqh. Cuma bila ada perkara-perkara yang dah di luar daripada jangkauan yang asal, ada golongan yang sedikit terlebih keras daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Saya suka untuk mengelakkan daripada penggunaan perkataan ekstrim, tetapi agak terlebih daripada apa yang sepatutnya, maka sebahagian daripada mereka jadi cenderung untuk menjatuhkan hukuman daripada berbincang. Itu yang timbul, boleh mudah menjatuhkan ini bidah. Dengan pemahaman yang betul, saya harap tak berlaku salah tangkap. Jadi golongan-golongan yang seumpama ini bukan setakat wujud dalam aliran Wahabiyah, tetapi juga ada juga pada golongan-golongan yang lain termasuk Syiah ataupun seumpamanya, yang bila dia pada tahap yang melampau terlebih daripada yang sepatutnya, maka dia menimbulkan kecelaruan dan kekeliruan yang tidak perlu. Maka dengan sebab itu, walau macam mana sekalipun, approach dan stand kita kepada mereka yang mempunyai aliran yang seumpama ini, mereka adalah Muslim dan mukmin yang sama akidah dengan kita. So, jangan mudah pula dia hukum, katakan kalau dia hukum kita, maka kita pun nak jatuhkan hukuman juga pada dia, tak selesai masalah. Mereka adalah sahabat kita yang kalau perlu untuk perbincangan secara akademik, itu adalah lebih baik daripada melakukan penentangan yang bersifat confrontational. Okey? Maka dengan sebab itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, berkenaan tentang golongan Wahabi ini, kalau yang mungkin memberikan indikasi yang negatif adalah golongan yang melampau. Kalau yang masih ada ruang untuk perbincangan ataupun seumpamanya fine, maka sepatutnya kita juga di kalangan yang katanya Syafi'iyah, yang katanya Hanafi dan seumpamanya, untuk membuka ruang-ruang perbincangan yang sepatutnya. Itu beberapa soalan yang telah dikemukakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada kita, kefahaman kepada kita, dan sekaligus insya-Allah memberikan kekuatan kita untuk kita mengamalkan dalam kadar yang terbaik. Dan tanggungjawab kita bukan tanggungjawab yang kecil, ia perlu untuk dipikul bersama secara berjemaah, dan tanggungjawab kita juga menuntut kepada istiqamah, konsistensi. So untuk mengekalkan konsistensi ini pun perlu kepada kawan-kawan kita yang lain untuk bantu kita. Kadang-kadang kita ada keazaman untuk bangun subuh di awal waktu, tetapi kadang-kadang kita ini insan biasa. Maka kadang-kadang kita pun diuji dengan terlebih tidur ataupun berlipat kali ganda tidur setelah balik daripada misi. So kita minta dengan adanya sahabat-sahabat kita yang lain untuk bantu untuk menyelamatkan dan membantu kita memperbetulkan keadaan, insya-Allah. Dan dengan itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa jalan kita yang panjang tadi, kalau kita bincang berkenaan tentang tertib amal kan, daripada individu Muslim sampai kepada pemimpin dunia, memang Allah tahu dah jalan itu panjang. Dengan sebab itu Allah kata, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'dat 'alaihim asy-syaqqa." Apa kata Allah? Kalau jalan ni mudah, jalan ni pendek, nescaya ramai orang yang nak ikut jalan sebab jalan itu susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang datangkan jalan ni penuh ujian, penuh cabaran, ranjau sepanjang jalan. Sebab apa? Sebab Allah memang nak uji kita
kata insya-Allah dilepas jalan yang penuh dengan rintangan dan cabaran ini, Allah Subhanahu wa taala akan pilih insya-Allah di kalangan orang-orang al-mujahidin dan juga as-sabirin, orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar. So, perjuangan kita belum selesai. Maka dengan sebab itu kita perlu untuk bersedia dan jadikan ini sebagai noktah permulaan kepada agenda yang lebih besar lagi lepas daripada ini, insya-Allah. Kita bukan setakat akan berada di Dublin sahaja, kita bukan setakat ada di Belfast, kita bukan setakat ada di Dundee, tapi kita akan diminta untuk balik Malaysia. Balik Malaysia bukan setakat duduk kat Perak, bukan setakat duduk kat Penang, bukan setakat duduk kat Selangor, tetapi kita perlu untuk berfungsi sebagai mereka yang menjadi ejen untuk merubah masyarakat, memperbetulkan kesilapan yang berlaku, memperkukuhkan perkara-perkara yang sedia kuat dan menyelamatkan ummah kita bersama sebagai satu tanggungjawab yang akan kita pikul insya-Allah. Dan sebagai pesanan yang terakhir, mungkin ada sedikit pesanan penajalah. Kita cuba untuk renungi insya-Allah. Telah